Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan Amir dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, hari ni macam mana yang Ustazah dah sebut sebelum ni, kita akan teruskan muka surat 13 Soalan yang ketiga. Okey, jadi Ustazah sajalah buat bentuk macam ni supaya kita nampak macam mana cara nak jawab soalan. Okey. Okey Amir, ni contoh jawapan yang Ustazah dah tulis. Masa Ustazah terang ni Amir boleh ambil kesempatan salin teruslah. Tapi kalau tak sempat salin, jangan tunggu, dengar je Ustazah terang, salin kemudian sebab nanti Ustazah akan hantar juga skema jawapan untuk yang tepat punya Okey, boleh Amir Boleh. Okey, buku dah ada kat depan dah? Ada. Okey, ready Okey, kat sini kita nak tengok, mula-mula kita nak tengok bentuk soalan. Okey, cuba Amir baca soalan tu Amir. Nombor 4. Ha? Nombor 4, nombor 3. Nombor 3. Setiap amalan ibadah pasti mempunyai kepentingan dan hikmat tertentunya. Jelaskan dua kepentingan ibadat solat menurut Islam. Okey. So dia soalan nak apa? Dia nak dua kepentingan ibadah. Dia nak dua kepentingan solat. Okey. Tu yang masa dapat soalan terus cari soalan nak apa. Atau saya panggil kehendak soalan Saya dah sebut ni dalam kelas ni. So masa dapat soalan kita nak cari kehendak soalan. So kehendak soalan kat sini apa Amir? Ulang sekali lagi. Kepentingan solat. Dua kepentingan solat. So tak boleh tinggal dua tu tau. Sebab dia nak dua. Okey, lepas tu perhatikan kata arahan. Dia nak jelaskan. Betul tak? Lepas tu dia nak 4 markah. Sahut je saya Amir Betul. Dia nak 4 markah. So dia nak apa? Dia nak isi sahaja atau dia nak isi dan huraian? Okay. Tak markah. Ya? Amir? Isi dan huraian. Ya, dia nak isi dan huraian. Jadi isi dan huraian. Okey, jadi buku teks muka surat berapa jawapan? Ada tak dalam buku teks soalan ni? Buku teks ada tak kat tepi? Buku teks ada tak kat tepi awak sekarang? Tak ada Ada ke tak ada? Ada. Okey, cari muka surat berapa? Muka surat 26. Jumpa tak? Jumpa tak buku teks muka surat 26? Ada kepentingan lafaz syahadah, kepentingan solat, kepentingan puasa, kepentingan bekerja dan kepentingan belajar. Tapi buku teks tu dia hanya terang isi. Itu yang kita nak faham betul-betul. Pada buku teks tu dia hanya bagi isi sahaja. Jadi huraian kita lah yang kena goreng. Okey? Contoh macam solat, meneguhkan hubungan dengan Allah, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan hubungan baik masyarakat melalui solat berjemaah. So, saya pilih isi ini saja. Meneguhkan hubungan dengan Allah. Saya pilih isi meneguhkan hubungan dengan Allah, kemudian meningkatkan ketakwaan. Jadi di mana saya nak cari lagi 2 markah, saya kena hurai sendiri. Okey, meneguhkan hubungan dengan Allah kerana kita panggil apa Amir? Kerana kabus Kerana kabus. So solat merupakan medan komunikasi hamba dengan Allah. Ni apa? Huraian. Okey? Ni isi,
Ni huraian. Okey, ini yang saya cakap tadi. Huraian kita boleh goreng sendiri asalkan bernas dan munasabah. Okey, boleh asalkan asalkan munasabah dan bernas. Boleh Amir? Okey, jadi isi yang kedua boleh tengok di situ, ya. Meningkatkan ketakwaan kerana solat mampu mencegah seseorang dari melakukan kemurkaan. Okey. Itu contoh nak menjawab soalan yang dia minta isi dan huraian. Okey, seterusnya kita pergi soalan nombor 4. Okey, nombor 4 Okey. Okey, tengok soalan. Boleh tak Amir respon saya, beritahu saya di mana kehendak soalan nombor 4? Bapak. Ah, 4 cara meningkatkan kualiti ibadah. Ya, pandai dah Amir. So, 4 cara meningkatkan kualiti ibadat ialah kehendak soalan. Kemudian, kata tugas. Kata tugas meningkatkan. Dok, kata tugas nyatakan. Nyatakan. Okey, lepas tu dia nak 4 kan? Dan dia bagi markah 4. So, soalan ni minta apa? Isi sahaja atau isi dan huraian? Isi saja. Isi sahaja. So, boleh ambil mana-mana 4, tulis seringkas yang mungkin supaya dapat full mark 4 markah. Jawapannya boleh cari dekat buku teks muka surat 27 pada ruangan nilai penghayatan yang warna hijau tu. Okey, jadi kamu tengok kat situ. Saya terus je isi dengan meringkas yang mungkin dan saya tak terang panjang-panjang. Terus je, direct je isi. 4 cara meningkatkan kualiti ibadah, sentiasa mengingati Allah, meningkatkan pengetahuan tentang ibadah khusus dan umum, sabar dan istiqamah dalam beribadah dan memahami hikmah dalam setiap ibadah. Tak perlu ayat bunga-bunga untuk soalan macam ni. Boleh? Boleh Amir? Boleh. Okey, seterusnya kita pergi kepada Boleh. Okey, soalan yang kelima. Terus saja ya soalan yang kelima. Mari kita tengok kata tugas dia yang mana? Kehendak soalan dia yang mana? Empat perkara yang boleh membatalkan pahala ibadah. Itu kita panggil apa? Kehendak ke kata tugas? Kehendak. Okey, good. Okey, kehendak. Okey, kata tugas dia yang mana? Nyatakan. Nyatakan. So jawapan ni pun sama, tak nak tak nak huraian. Yeah. Hanya nak isi sahaja. So, 4 perkara yang boleh membatalkan pahala ibadah. Saya nak tanya Amir, ada tak jawapan dalam buku teks soalan ni? Ada tak jawapan dia dalam buku teks? Ambil masa, saya tunggu. Tak ada. Tak? Tak ada. Ya, betul. Soalan ni tak ada dalam buku teks. Jadi perlu kepada pemahaman. Apapun, buku teks ada terang tentang ruangan. 2 syarat ibadah pada slot informasi muka surat 24. Okey, muka surat 24. Ada jumpa tak ruang informasi warna hijau kat bawah sebelah kiri? Ada. Ada kan? 2 syarat ibadah. Jadi macam mana kita nak cerita perkara yang membatalkan ibadah? Kita kena bagi tahu, kita kena terang benda yang membatalkan 2 syarat ni tadi. Okey. Jadi begini, kalau soalan 4 perkara yang membatalkan ibadah, kita refer balik syarat ibadah diterima. Okey? Syarat ibadah diterima pertama ialah ikhlas. Kedua ialah menepati sunnah ataupun ittiba'us sunnah serta ikut prosedur macam mana yang ditetapkan oleh syariah. Jadinya kita olah daripada sini ya. Apakah 4 perkara yang membatalkan ibadah? Perkara yang membatalkan
Dua syarat tadi. Pertama, tidak ikhlas. Kedua, tidak mengikut sunnah. Ketiga, tidak mengikut prosedur syariah. Boleh tak kalau kita solat tu kita rukuk dulu baru kita baca Al-Fatihah? Itu namanya tidak mengikut syariat ataupun tidak mengikut peraturan sesuatu ibadah tu kan. Dan juga yang keempat, riak. So inilah 4 perkara yang membatalkan ibadah. Okey, boleh Amir? Boleh. Okey, jadi Ustazah nak tekankan di sini, bila dapat soalan yang kamu rasa tiada kandungannya dalam buku teks, kamu kena olah ayat sendiri menggunakan pengetahuan sedia ada. Jadi nak tak nak kenalah hadam dan khatam buku teks. Jangan tinggal buku teks. Okey, seterusnya soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6, kita pergi kepada kewajipan ibadah. Okey, soalan ni memang sukar sikit. Kita tengok dekat sini, kehendak soalan dia nak kewajipan ibadah. Kewajipan ibadah untuk memenuhi tuntutan syarak. Jadi tak ada apa-apa sebenarnya soalan ni kat sini. Cuma dia nak kita nyatakan kewajipan ibadah sahaja. So kita cuma nak kena mention, kita kena sebut apakah kewajipan ibadah kepada situasi yang telah diberikan dalam soalan 6 ni. Okey, jadi kita tengok satu-satu Aswad hendak menunaikan solat dalam keadaan tangannya berbalut kerana luka. Rohaya memiliki barangan kemas yang banyak. Afifah diserang penyakit gastrik pada bulan puasa. Farid mendapat tawaran melanjutkan pengajian di luar negara. Kemudian Adam mendengar lawongan azan Jumaat. Okey. Amir, bila Amir baca situasi ni, saya nak kamu sebut apakah ibadah yang disebut dalam situasi ni. Okey, situasi Aswad. Ibadah apa yang disebut? Ibadah menunaikan solat. Ya, solat fardu. So, di sini kita bincang tentang solat fardu. Okey, kemudian Rohaya memiliki barangan kemas yang banyak. Ni ibadah apa? Memiliki. Zakat. Okey? Oops, sorry. Oh, lari pula dia. Okey? Emas bila kita cakap pasal emas dalam ibadah agama Islam, bila kita cakap pasal emas, ianya adalah tentang zakat, Amir. Okey? Kemudian Afifah pula, ibadah apa pada situasi Afifah ni? Afifah mendapatkan tawaran melanjutkan pengajian. Afifah itu Farid. Afifah diserang penyakit tu. Ibadah dia. Sebut ibadah dia. Puasa. Ya, Afifah, situasi Afifah ialah ibadah puasa. Kemudian situasi Farid apa? Situasi Farid ilmu. Menuntut ilmu. Okey, bagus. Okey, kemudian Adam. Situasi Adam? Mendengar lawan azan. Solat Jumaat. Luahan azan Jumaat. Okey. Jadi ibadah solat fardu, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah ilmu, ibadah solat Jumaat ni semua wajib. Jadi ibadah ini tidak boleh ditinggalkan. Jadi apa tindakannya? Beginilah inilah jawapannya Untuk situasi Aswad, wajib menunaikan solat dengan bertayamum mengambil wuduk dengan bertayamum dan lalukan tayamum tu pada kawasan yang berbalut luka. Kalau ikutkan, kalau mampu sebelum balut dengan tayamum tu, sebelum balut tu dah ambil wuduk siap-siap. Sebelum dibalut dah berwuduk siap-siap, kemudian bila dah balut barulah bila setiap kali nak solat terus buat tayamum itu tindakan dia lah. Kemudian memiliki barangan kemas yang banyak, wajib mengeluarkan zakat jika emas itu 80 gram ke atas kalau dia ada emas 80 gram ke atas, wajiblah dia
zakatkan emas yang dia ada tu. Kemudian Afifah ni pula, walaupun dia gastrik, dia wajib berpuasa setakat mampu. Maksudnya bukanlah dia tak puasa daripada awal pagi, dia kena teruskan puasa. Bila dah datang sakit perutnya, barulah buka puasa. Itu pun setelah cuba berpuasa sekadar yang dia mampu, yang perut dia tahan. Kemudian untuk soalan situasi Farid ni, okey, Farid ni pula, Farid wajib menerima tawaran tu dan meneruskan menuntut ilmu. Dan ibu dia pula perlu berusaha mendapatkan bantuan dari pihak zakat untuk masalah menyara adik-adik tu. Okey? Yang tu kena kamu kena terangkan sikit lah. Ni soalan ni memang mencabar sikit lah. Tapi kamu kalau mahir boleh jawab dengan baik. Okey, kemudian Adam mendengar laungan azan. So solat Jumaat, apa hukum dia? Iza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai', kan, dalam surah Al-Jumu'ah, kan, bila mendengar seruan solat Jumaat, hendaklah kamu bersegera mengingati Allah dan wa zarul bai', meninggalkan urusan jual beli. Tu ada dalam surah Al-Jumu'ah, perintah meninggalkan urusan jual beli tu wajib jika sudah sampai laungan seruan solat Jumaat. Jadi jawapannya wajib menuju ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat dan kena sebut dan meninggalkan urusan jual beli. Itu tindakan yang patut dilakukan oleh Adam. Okey, jadi Amir kat sini soalan kebat. Okey, soalan kebat. Jom kita goreng-goreng soalan kebat. Okey, soalan kebat ni tentang apa, Amir? Soalan kebat ni tentang keratan Keratan akhbar tentang ibadah apa? Ibadah puasa, ibadah puasa yang nak di-highlightkan dalam keratan akhbar ini. Jadi jawapan kita hendaklah tentang kenapa umat Islam meninggalkan ibadah puasa. So, agak-agak apa yang Amir nak terang kat sini? Okey, Amir. Amir bagi jawapan saya tu spontan saja, Amir. Spontan je jawab. Spontan jawapan Amir itulah jadi isi. Jadi nanti kita akan kembangkan jadi huraian lengkap dan kesimpulan. So, kenapa Amir orang Islam tinggalkan puasa? Waktu berlebihan. Wah? Macam mana? Kemungkinan sakit. Sakit. Kita nak cakap pasal ponten puasa ni, Amir. Ponten puasa tak ada sakit dia. Dia sengaja. Bila sebut masalah ponten puasa, sebab sakit. Akhbar ni dia dah cakap ni kaki-kaki ponten puasa ni. So, bila sebut pasal ponten puasa, ini perangai sengaja. So, kenapa mereka sengaja meninggalkan puasa? Kerana? Sebab mereka berasa lapar dan tidak hirau berpuasa. Ya, tidak hirau tentang ibadah puasa ataupun bolehlah kita cakap tidak memahami hikmah puasa. Okey, bolehlah kita ambil isi kat situ. Tidak memahami hikmah puasa. Okey. Jadi huraiannya apa? Kenapakah perkara tersebut masih berlaku? Kerana umat Islam yang tidak memahami hikmah sebenar puasa. Lepas tu? Kerana apa? Kerana apa tidak memahami hikmah puasa? Kerana kurang pembelajaran. Kurang ilmu agama. Jawab je lah seringkas yang mungkin supaya faham, supaya kita dapat skor rubrik tu, Tak kisahlah, tak payah bagi jawapan canggih-canggih, asalkan kita dapat kuasai rubrik tu dan kita dapat markah penuh. Kita tak hilang markah. Itu target kita. Jadi bolehlah kita sebut di sini umat Islam tidak memahami hikmah sebenar
puasa. Huraian kerana, sambil salin ya Amir, kerana kurang ilmu agama. Okey, huraian lengkap. Huraian lengkap. Huraian lengkap nak terang apa? Huraian lengkap ni Mereka lalai dan berpuasa. leka dengan nikmat dunia. Contoh ni je, contoh je ni Amir ya. Amir kalau ada idea lain boleh buat lain. Dah jadi huraian lengkap. Terus kesimpulan. Kesimpulannya, ibadah puasa mesti dihayati supaya dapat meningkatkan ibadah ataupun meningkatkan ketakwaan ataupun meningkatkan keimanan. Bagi ayat biasa je, asalkan rubriknya lengkap. Boleh Amir? Boleh. Okay. Tidak memahami hikmah sebenar puasa, isi kerana kurang ilmu agama, huraian, ya. Mereka leka dengan nikmat dunia, huraian lengkap. Kesimpulan, dapat full 4 markah. Okay. Boleh Amir? Boleh. Okay. Jadi Ustazah rasa kita dah habis sampai sini. Kita dah selesai semua soalan bahagian ibadah menurut Islam. So saya assume halaman buku dah lengkap daripada muka surat 12, 13, 14 dan 15. Okey Amir? Okey. Okey, saya ucapkan terima kasih ya sebab masuk kelas saya Amir. Semoga berkat masa awak Allah ganti dengan ganjaran kecemerlangan ya. Jadi Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh leave the meeting Okey Amir, terima kasih. Selamat.